Baik, berita wilayah diteruskan dengan perkembangan dari bumi ke nyalang dan antara tumpuannya. Sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka di bahagian Miri bermula hari ini dengan majlis pelancaran, pameran digital dan konvoi Kembara Merdeka yang diketuai oleh Premier Sarawak. Jadi terus saja bersama Bu Mawen di sana. Silakan. Terima kasih. Sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka di bahagian Miri dimulakan dengan majlis pelancaran pameran digital oleh Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng di pekarangan Stadium Tertutup Bandaraya Miri. 14 petak pameran telah didirikan untuk pameran digital tersebut melibatkan penyertaan kementerian-kementerian kerajaan negeri dan badan pentadbiran bahagian Miri. Pameran tersebut bertujuan untuk memberi peluang kepada orang awam bagi mendapat maklumat lanjut berkenaan fungsi agensi masing-masing serta perkhidmatan yang ditawarkan. Sejurus selepas majlis perasmian, Dato' Patinggi Abang Johari mengetuai konvoi Kembara Sarawak Merdeka bersama 268 peserta menjelajahi Miri ke Bintulu. Pelepasan konvoi sejauh 168.3 km itu disempurnakan oleh Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian. Sepanjang jelajah berkenaan, konvoi tersebut akan singgah di beberapa lokasi dan Premier serta rombongan akan mengambil peluang menyantuni komuniti tempatan bagi menyemarakkan lagi semangat perpaduan dan patriotisme bersempena sambutan bersejarah tahun ini. Baik, susulan kejayaan projek Rakyat Sarawak Reef Ball Fasa 1, Kerajaan Sarawak telah meluluskan sebanyak 30 juta ringgit untuk projek Rakyat Sarawak Reef Ball Fasa 2. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata kajian terkini menunjukkan penempatan tukun berbola tiruan tersebut telah memberi hasil yang memberansangkan. Dato' Patinggi Abang Johari memaklumkan untuk frasa tersebut, tukun berbola tiruan akan dilabuhkan untuk mewujudkan zon-zon baru bagi pelancongan marin, sukan memancing, marikultur dan penubuhan Taman Negara Marin baru. Dalam pada itu, beliau juga mengucapkan tahniah kepada Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC dan Petroleum Nasional Berhad Petronas kerana melaksanakan inisiatif untuk pemeliharaan biodiversiti marin di Taman Negara Terumbu Karang, Miri Sebuti. Dato' Patinggi Abang Johari berkata demikian semasa Majlis Penutupan Projek Eco Marin Petronas SFC di Miri. Teks ucapannya dibaca oleh Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Dato' Len Talif Saleh. Rumah panjang di kawasan pedalaman perlu menubuhkan perpustakaan mini di premis-premis masing-masing. Membuat seruan tersebut, Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugahbas berkata, ini kerana perpustakaan merupakan komponen penting dalam pendidikan. Dato' Ahmad Douglas menyatakan demikian ketika merasmikan kursus pemantapan bahasa Inggeris untuk murid sekolah kebangsaan St. John di Rumah Panjang Jabin Begili, Tembawai Ting Ting Spau. Beliau memberitahu menerusi penubuhan perpustakaan, ia diharap dapat memupuk budaya membaca dalam kalangan murid sejak muda dan menjadi tabiat yang akan membantu dalam pembelajaran. Dato' Ahmad Douglas juga mahu perpustakaan tersebut diisi dengan buku dan majalah dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris bagi meningkatkan pengetahuan dalam kedua-dua bahasa. Pada majlis tersebut, beliau turut mengumumkan geran RM10,000 kepada SK St. John untuk membeli bahan bacaan selain RM10,000 lain bagi memperbaiki padang sekolah. Turut berlangsung majlis ngiling tikai bagi menandakan tamatnya sambutan gawai di Rumah Panjang Jabin Begili. Cogan kata segulai sejalai yang dipilih Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk digunakan di seluruh negara merupakan satu lagi pengiktirafan kepada Sarawak sebagai sebuah negeri contoh dari segi perpaduan. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri, ini menunjukkan Perdana Menteri yakin frasa tersebut yang bermaksud seiring sejalan dapat membawa kesatuan rakyat seluruh negara seperti di Bumi Kenyalang. Segulai sejalai ini boleh membantu dari segi perpaduan rakyat. Kebetulan kita berada dalam kerajaan perpaduan dan ini menjadi satu hala tuju untuk rakyat
rakyat Malaysia sekarang, bukan hanya kita di Sarawak. Dan bagi saya ini salah satu daripada inisiatif yang amat baik dan menjadi kebanggaan kita di Sarawak. Datuk Seri Nancy memberitahu beliau juga melihat bahawa frasa tersebut boleh digunakan untuk membawa kesatuan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di seluruh negara. Beliau menambah, ia juga boleh digunakan oleh negara-negara lain. Datuk Seri Nancy juga berkata bahawa frasa segulai sejalai menjadi amalan dan prinsip yang dipegang kementeriannya dalam pelaksanaan tugas. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penangguhan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat daerah Kuching di Masjid Nuril Rahmani, Kampung Santubong. Program Wanita Bangkit 8KPWKM berjaya membantu peserta program untuk menjana pendapatan bulanan secara berterusan setelah menyertai program tersebut. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri mendedahkan pemantauan KPWKM mendapati dalam fasa pertama. Selepas 3 bulan menerima bantuan MyKasih Capital tahun ini, 90% peserta dapat terus menjana pendapatan dengan hanya berniaga di rumah. Datuk Seri Nancy memberitahu purata pendapatan yang diperolehi ialah dalam lingkungan RM500 hingga RM1,000 sebulan. Sementara itu, 10% peserta telah meningkat ke fasa seterusnya dengan pendapatan antara RM1,000 hingga RM3,000 sebulan. Datuk Seri Nancy menyatakan demikian pada program Wanita Bangkit at KPWKM di Dewan Suara Bau. Sejak diperkenalkan, program tersebut telah disertai oleh 20,000 wanita yang terkesan akibat pandemik COVID-19 untuk memulakan perniagaan dengan modal kecil. Program yang diilhamkan untuk membantu kaum wanita bangkit dari kesukaran, bangun daripada rebah dengan menjana pendapatan melalui bidang keusahawanan ini disertai lebih 5,000 peserta tahun ini. Peserta tersebut telah mengikuti latihan, bimbingan dan menerima bantuan dari pelbagai rakan strategik KPWKM. KPWKM menyasarkan 100,000 peserta dapat dibimbing dan dibantu sehingga tahun depan. Baik, Jabatan Penyiaran Sarawak memainkan peranan penting dalam menyalurkan maklumat terkini berkaitan teknologi-teknologi baharu pertanian serta kaedah pertanian moden kepada masyarakat. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utom berkata, kementeriannya sudah mengolah polisi yang selari dengan usaha mengembangkan pertanian dan perniagaan berasaskan pertanian. Datuk Seri Dr. Stephen menjelaskan langkah tersebut penting bagi memastikan keterjaminan makanan. Jelasnya, kerjasama pelbagai pihak seperti Jabatan Pertanian juga penting dalam memberi panduan dan latihan kepada individu terlibat. Selain itu, penglibatan pihak swasta bersama komuniti turut melengkapkan rantaian bekalan. Kita memerlukan kerjasama orang ramai, yang public. That is why I used to call it private. Kita juga memerlukan pihak swasta as well, private, public cooperation or participation with community. Jadi baru kita dapat membentuk satu dipanggil complete supply chain. Datuk Seri Dr. Stephen memaklumkan ketika ini petani-petani masih menggunakan cara lama untuk bertani yang bertujuan menyara hidup keluarga dan bukan untuk perniagaan. Beliau berkata demikian semasa merasmikan program Ngabang Gawai YFM RTM Kuching di RTM Kuching. Beliau berkata demikian semasa merasmikan program Ngabang Gawai YFM RTM Kuching. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin, Christopher Gira Sambang meminta pengguna jalan supaya tidak menggunakan jalan pintas semata-mata untuk cepat sampai ke destinasi. Christopher Gira menegaskan sikap sesetengah pemandu yang mencerobohi bahagian jalan raya di Lebuhraya Pen Borneo laluan Sibu Selangau yang belum dibuka telah menyebabkan kekeliruan kepada pengguna lain sekaligus meningkatkan risiko berlakunya kemalangan. Beliau memaklumkan pengguna jalan raya juga perlu sentiasa mematuhi papan tanda dan menggunakan laluan pusingan P yang disediakan di Lebuhraya tersebut.
PPNEO ini telah dalam pembinaan, jadi masih banyak lagi lorong-lorong belum dibuka lagi, tetapi setengah-setengah pemandu masih menggunakan jalan pintas ataupun membuka lorong yang belum patut tak boleh dipakai. Jadi itu mengelirukan para pemandu yang lain, sebab itu kemalangan akan berlaku. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai kemalangan maut yang berlaku di laluan itu yang telah meragut 7 nyawa minggu lepas dalam 2 kemalangan berbeza. Christopher Gira juga meminta pengguna jalan raya supaya tidak mengalihkan hadangan penutupan jalan, petunjuk arah dan lampu-lampu keselamatan yang diletakkan oleh kontraktor di sepanjang laluan itu. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menziarahi program ziarah UKAS Ngabang Gawai di Rumah Selat, Selangau. Seorang pesakit kanser di Miri kerugian 1.2 juta ringgit selepas ditipu sindiket phone scam yang menyamar sebagai petugas Kementerian Kesihatan Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri memaklumkan lelaki tersebut yang juga seorang pesara swasta melaporkan beliau telah didakwa terlibat dalam kes pengubahan wang haram melalui satu panggilan telefon dari 3 individu yang tidak dikenali pada 18 April lepas. Suspek telah meminta mangsa untuk memberi maklumat perbankan dan butiran kewangannya sebelum diarah membuka 2 akaun bank baru bagi memudahkan siasatan ke atas mangsa. Datuk Muhammad Azman memberitahu mangsa yang menafikan dakwaan berkenaan walau bagaimanapun akur dan membuka akaun baru. Mangsa telah memindahkan wang keseluruhan bernilai 1.2 juta ringgit melalui 4 transaksi di akaun tersebut. Datuk Muhammad Azman berkata mangsa hanya menyedari telah ditipu pada 8 Jun setelah memeriksa baki wang di dalam kedua-dua akaun bank baru miliknya dan mendapati kesemuanya telah dipindahkan ke akaun tidak dikenali secara berperingkat di antara 19 April hingga 3 Mei lepas. Dalam kenyataan medianya, beliau sekali lagi menasihati orang awam supaya tidak melayani panggilan telefon yang meragukan. Selain itu, mereka juga dinasihati supaya tidak memberi sebarang maklumat perbankan kepada individu atau mana-mana pihak yang tidak dikenali. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Miza, silakan. Baik, terima kasih Bu Mawin.